Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah. Tuan dan puan dirahmati Allah, insya-Allah malam ni kita bersama dengan Sayyiduna Suhaib Ar-Rumi atau Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Tuan dan puan dirahmati Allah, siapakah di kalangan kita yang tak kenal tokoh sahabat ini? Nama beliau sering disebut, sering dikisahkan, namun kebanyakan kita tidak jelas tentang status bangsanya. Apabila disertakan bersama namanya Ar-Rumi, maka sebahagian besar di kalangan kita menyangka bahawa beliau adalah seorang yang berasal dari kalangan Rom. Namun, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebenarnya beliau adalah seorang yang berketurunan Arab, yang dari sebelah ayahnya daripada kabilah Numair dan ibunya daripada Bani Tamim. Maka dia adalah seorang Arab yang asli. Namun ada kisahnya apabila sering namanya disertakan dengan perkataan Ar-Rumi. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ayah beliau merupakan ketua kepada kampung yang bernama Al-Ubullah yang terletak di Iraq, berada di bawah jajahan Kisra atau Raja Parsi. Dan Suhaib merupakan anak yang paling dicintai oleh ayahnya Sinan. Ketika itu umurnya belum menjangkau 15 tahun. Suhaib memiliki wajah yang tampan, rambutnya merah keperang-perangan dan memiliki kepandaian dan kebijakan berbanding saudara-saudaranya yang lain. Dalam pada itu beliau sering menimbulkan rasa gembira dan ketawa pada diri ayahnya, sering memasukkan kegembiraan hingga hampir sahaja ayahnya, yakni bercita-cita bahawa anaknya inilah yang kelak akan mewarisinya suatu hari sebagai ketua kampung mereka di Ubullah. Suatu hari, ibu kepada Suhaib dan serta satu rombongan dari kampung mereka keluar pergi ke sebuah kampung yang bernama Ats-Tsani, juga terletak di dalam negara Iraq. Beliau membawa bersamanya anaknya Suhaib. Apabila sampai sahaja di sana, tiba-tiba kampung itu diserang oleh tentera Rom. Lalu tentera Rom membunuh orang-orang lelaki dewasa di kampung tersebut, merampas harta-harta yang ada dan menawan wanita-wanita dan kanak-kanak sebagai tawanan perang, dan mereka ini akan dijual sebagai hamba. Termasuk dalam yang ditawan dan dibawa pulang ke tanah jajahan Rom adalah Suhaib. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Lalu Suhaib dijual di pasar di bawah kekuasaan Rom, sehingga daripada zaman kecilnya, kanak-kanaknya yang berusia lebih atau kurang sedikit daripada 15 tahun, beliau berpindah tangan daripada seorang tuan kepada tuan yang lain, dari seorang tuan kepada tuan yang lain, hinggalah beliau pernah berkhidmat di istana Rom sendiri. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apabila semakin membesar dan
lebih memahami tentang kehidupan Suhaib, dapati bahawa apa yang ada pada orang Rom ini, perbuatan ataupun perangai mereka sangat jelek. Walau mereka terkenal dengan agama Nasraniyah yang kata mereka kami ada Nabi, kitab diturunkan oleh Allah dari langit, namun perangai mereka sangat jelek. Bahkan orang-orang istana yang disanjung, bahkan dituhankan oleh rakyat pun, perangai mereka lebih jauh, lebih dahsyat daripada binatang. Dan kezaliman daripada pihak istana itu sangat jelas kelihatan. Maka yang ada di dalam hatinya adalah kebencian, sehingga dia berkata, inna mujtama'an kahadha la yutahhiruhu illa at-tufan. Orang yang macam ni tak boleh dibersihkan kecuali dengan taufan yang kuat sahaja. Maknanya mereka ni tak boleh betul dah, kira mai ribut, habis buang mereka ni hidup orang baru. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Lamanya beliau berada di sana sehinggalah hampir beliau melupakan bahasa Arabnya. Maknanya bahasa Arab tu hampir terlupa dah, sebab apa? Duk cakap bahasa Rom. Dan tentulah dengan gaya hidup Rom, watak, percakapan dan juga gaya hidup beliau adalah mirip dengan seperti orang-orang Rom. Namun tidaklah kerinduannya sesekali menurun terhadap kampungnya dan juga kehidupannya sebagai seorang Arab. Setiap hari dia bercita-cita kalaulah dia boleh merdekakan dirinya dan pulang semula bertemu dengan kaumnya. Namun itu perkara yang mustahil bagi seorang hamba, kerana mereka terikat dengan Tuhan, bahkan boleh dibunuh jika mereka cuba melarikan diri. Pada suatu hari, beliau terdengar salah seorang daripada paderi atau rahib Kristian Nasrani berbicara tentang tentang seorang nabi yang akan dibangkitkan. Nabi yang terakhir, masanya sangat hampir dibangkitkan di kota Mekah atau di kalangan orang-orang Arab. Dan Nabi ini meneruskan risalah yang dibawa oleh Isa bin Maryam, dan dia akan mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya kebenaran Islam. Mendengar sahaja kata-kata padri itu, semangatnya untuk memerdekakan dirinya semakin membuak-buak. Namun untuk menembus dirinya dengan wang, dia tidak mampu, kerana nak tebuih kena bayar banyak kepada Tuhan. Maka suatu hari dia tekad, dalam Tuhan dia duk ghalid, dia keluar melarikan diri menuju ke kota Mekah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sampailah Suhaib Ar-Rumi ke kota Mekah, dan apabila sampainya sahaja dia di sana, dengan wajahnya, rambutnya yang kemerah-merahan, lidahnya yang tidak fasih, pantas orang-orang Arab Mekah menamakannya atau menggelarnya sebagai Suhaib Ar-Rumi. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ketika Suhaib sampai di kota Mekah, Nabi belum dibangkitkan sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sering menunggu-nunggu masa tersebut. Tidaklah beliau dapat memastikan siapakah yang akan bangkit sebagai Nabi itu. Maka dalam tempoh menunggu, dia mendapat peluang untuk berniaga. Kerana ketika dia di Rom, di bawah perhambaan orang-orang Rom, beliau terlibat, maknanya menyaksikan tuan-tuan yang memilikinya berniaga. Kerana orang Rom juga hebat dalam perniagaan, dan mereka memiliki kekayaan gedung perniagaan yang besar. Maka ada pengalaman, hasil dia melihat, bahkan kerana menjadi hamba kepada peniaga-peniaga yang besar, lalu dia mengambil peluang untuk terlibat dengan perniagaan. Ketika dia di Mekah, dia mendapat perlindungan daripada Abdullah bin Jad'an, salah seorang daripada peniaga yang berjaya. Akhirnya beliau
tergolong di kalangan peniaga Mekah yang berjaya, memiliki harta yang banyak. Namun perniagaannya tidak pernah melupakannya tentang kisah yang diceritakan oleh seorang padri ketika dia berada di Rom. Terngiang-ngiang dan tertunggu-tunggu dia akan berita tersebut. Suatu hari Suhaib pulang ke Mekah daripada salah satu daripada perjalanan jauhnya berniaga. Bawa harta pergi berniaga jauh ke Yaman, ke Syam, banyak tempat. Pulang saja kerana mereka sekali keluar berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan baru balik. Sampai sahaja di Mekah, dia mendengar bisikan orang-orang Mekah tentang Nabi, tentang seseorang yang mengaku sebagai Nabi, iaitu Muhammad. Lalu katanya, alaysa huwa alladhi yulaqibunahu bil amin? Bukankah Muhammad ini orang yang digelar oleh orang-orang Mekah sebagai Al-Amin? Dia mendengar daripada bisikan orang-orang ketika itu bahawa Muhammad itu mengajak kepada menyembah Allah yang Esa, menyuruh mereka melakukan keadilan dan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Lalu tertanya-tanya dia, aina makanuh? Di mana tempat tinggalnya atau tempat dakwahnya? Lalu disebut kepadanya oleh orang-orang yang mendengar dari jauh-jauh, kerana ketika itu Nabi SAW berdakwah secara sembunyi. Cuma duk bunyi-bunyi lagu tu lah. Orang nak cakap secara jelas pun tak apa nak pasti, kecuali orang yang benar-benar rapat dengan Nabi SAW. Lalu dikatakan kepadanya, Muhammad berdakwah di Daril Arqam ibni Abil Arqam yang terletak di Bukit As-Safa. Terus dia pergi ke arah tempat tersebut dalam keadaan berhati-hati kerana orang yang memberitahunya berpesan supaya jangan kamu dilihat oleh mana-mana Quraisy, kerana jika mereka lihat kamu sampai ke rumahnya, mendengar daripadanya, kamu akan dibinasakan oleh mereka. Kamu akan diperlakukan dengan begitu teruk. Sedang kamu tidak ada keluarga, sebatang kara di sini, tak ada siapa yang boleh melindungi kamu. Pergi dia dalam ketakutan dan dalam masa yang sama keinginan yang membuat-buat untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengannya. Sampai Suhaib di hadapan rumah Al-Arqam. Memandang ke kiri dan ke kanan, didapati ada seseorang juga sepertinya berada dekat dengan pintu rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Anak muda itu ialah Ammar bin Yasir. Ammar pun demikian juga. Dia pun duk bimbang-bimbang, takut-takut juga. Saling berpandangan. Akhirnya dia bertanya, ma turidu ya Ammar? Kamu cari siapa ni Ammar? Nak apa ni maitang ni? Ammar pun tanya, bal ma turidu ant? Kamu pula, kamu nak apa? Suhaib kata, aku nak masuk bertemu dengan lelaki ini dan mendengar apa yang dia kata. Kata Ammar, aku pun macam tu juga. Lega. Jom kita masuk. Ala barakatillah. Moga Allah memberkati. Masuklah mereka berdua. Melihat Nabi SAW, mendengar daripada Nabi SAW. Nabi membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Lalu terpancarlah cahaya iman dari kedua dada mereka. Dan saling berlumba mereka untuk menghulurkan tangan berbai'ah dengan Nabi SAW. Lalu pantas mereka melafazkan syahadah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruhnya. Ketika itu mereka berada dalam lautan kebahagiaan dan kegembiraan. Lupa mereka akan ketakutan jika diketahui oleh Quraisy seperti mana yang dipesan kepada mereka, dan mereka menghabiskan malam itu hanya untuk mendengar daripada Nabi SAW dan mendapat nikmat
iman dan Islam. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Apabila siang hampir menjelma, mereka pun keluar perlahan-lahan pulang ke rumah masing-masing. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, hendaklah engkau jelaskan dakwah yang disuruh oleh Tuhanmu dan berpalinglah daripada orang-orang musyrikin yang enggan beriman. Maka Nabi SAW memulakan pula siri dakwahnya secara terang-terangan. Lalu para sahabat Nabi SAW yang terawal memeluk Islam, yakni yang beriman pada zaman sir, pada masa dakwah secara rahsia, mereka juga menampakkan iman mereka dengan jelas. Maka penampakan iman yang secara jelas itu mengundang bahaya yang cukup besar. Mereka menanggung keperitan yang amat sangat daripada Quraisy, sehingga kata mereka, demi Allah, kalau kesakitan itu dipindahkan ke sebuah bukit pun, pasti bukit itu akan runtuh. Sebut sahaja siapa di kalangan mereka yang dihina, disiksa, disakiti: Bilal, Ammar, Sumayyah, Yasir, Khabbab, dan di kalangan mereka itu juga ialah Suhaib Ar-Rumi, kerana beliau tidak ada keluarga atau kabilah yang mampu menjaganya, menghalangnya daripada disakiti oleh orang-orang Quraisy. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apabila Nabi SAW diizinkan oleh Allah untuk berhijrah, maka Nabi menyuruh para sahabat untuk berhijrah terlebih dahulu. Suhaib ini, kerana dia asal orang luar dan dia peniaga, dan Quraisy tahu dia ni duit banyak, mereka ni pasang 2-3 orang hanya untuk parti dia aja. Punya dahsyat. Bismillah. Mereka tak mau Suhaib terlepas dengan harta dia yang banyak pergi ke Madinah menjadi pendukung kuat Nabi SAW. Punya dia nak keluar hijrah, mereka duk halang dia. Mereka ikut sehingga di tengah malam dia tidur pun, dia buka pintu, nampak mereka duduk depan pintu. Para sahabat dah semakin meninggalkan Mekah, maknanya tak berapa banyak dah yang ada di kota Mekah. Semua dah hijrah ke Madinah, termasuk Nabi dan juga sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Suhaib merasakan ini adalah waktu yang sangat sempit, sangat menyeksakan. Hidup di Mekah dalam tekanan, tanpa dapat menatap wajah kekasihnya Rasulullah SAW, tidak mampu mendengar lagi wahyu-wahyu yang baru diturunkan, bahkan tak boleh untuk menyembah Allah dalam keadaan tenang dan senang. Beliau mencari jalan. Bagaimana? Suatu malam yang sangat sejuk, Suhaib berulang alik dari rumahnya ke tempat qada hajatnya. Waktu tu Quraisy, 2-3 orang Quraisy duduk tunggu depan rumah, duduk tengok. Dia keluar api, dia patah balik. Duduk sat, dia pi pula, dia patah balik. Dia berlakon seolah-olah dia sakit perut. Hingga mereka yang duk tunggu dia ni, duk perhati, duk jaga ni, kata, habis Allata wal Uzza telah murka kepada Suhaib. Dia pergi beriman sangat. Tengok, Allata wal Uzza telah memberi kepadanya sakit perut. Biar pergi kat dia. Akhirnya kerana dia duk ulang pimai-pimai, apa kata pergi kat dia, dia pun tertidur. Tengoknya dia pun tidur, terus dia keluar dengan kudanya menuju ke kota Madinah. Dan dia tinggal, dia sorok hartanya di satu tempat kerana berat untuk dibawa sekali. Tak berapa lama dia pergi, tiba-tiba mereka yang tidur ni tersedak, lalu terkejut. Pergi buka pintu rumah Suhaib, tengok Suhaib dah tak ada, mereka pun hambat dia. Suhaib ketika itu melihat mereka mengejarnya dari arah belakang. Entah beliau naik di satu tempat yang tinggi, mengeluarkan panahnya dan menarik anak panahnya, dihalakan ke arah Quraisy yang mengejarnya. Kata mereka, ya ma'syara Quraisy, laqad alimtum wallahi anni min arman nasi wa ahkamihim isabah. Wahai Quraisy, sesungguhnya kamu pun tahu,
aku adalah di antara orang yang paling tepat memanah. Demi Allah, kamu tidak mampu sampai kepada aku sehingga aku akan bunuh setiap orang daripada kamu dengan anak panahku ini. Kemudian aku akan tebas setiap leher kamu dengan pedangku. Oh, Quraisy pun bimbang juga. Bukanlah berani sangat. Dia kenal memang Suhaib pandai memanah. Namun mereka memberanikan diri dan berkata, wahai Suhaib, kami tak akan biarkan kamu terlepas dengan diri kamu dan harta kamu. Kamu datang ke Mekah dalam keadaan laqad ataita Makkah sa'lukan. Sa'luk ni makna dia faqir wa dha'if. Kamu datang ke Mekah dalam keadaan sangat miskin dan lemah. La ahada yamna'uk. Tak ada siapa. La ahada yahmik. Tak ada siapa boleh jaga kamu dan halang kamu daripada apa-apa kepayahan. Lalu kamu berjaya dalam perniagaan dan kamu dapat kumpul harta yang banyak. Kemudian kamu nak tinggal Mekah, ligan pergi duduk dengan Muhammad bersama dengan harta kamu. Tidak, itu tak mungkin. Kata Suhaib, beginilah. Ara'aitum in taraktu lakum mali atukhalluna sabili. Apa pandanganmu kalau aku tinggalkan kepada kamu semua hartaku, kamu biarkan aku pergi ke Madinah tanpa gangguan? Kata mereka, ya. Bagi semua harta kamu dan kamu bebas. Lalu Suhaib pun pulang semula ke rumahnya, menunjukkan kepada beberapa orang Quraisy yang mengejar dan mengepungnya akan tempat simpanan hartanya. Dinar dan dirhamnya cukup banyak. Setelah mereka lihat, mereka pun kata, Suhaib, pergilah. Kami tidak akan mengejar kamu lagi. Lalu pergilah Suhaib Ar-Rumi dalam keadaan tenang, seronok, sangat gembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah. Pergilah Suhaib melarikan dirinya, membawa agamanya kepada Allah tanpa berasa sedikit terkilan, sedikit pun tidak terkilan atas hartanya yang telah dihabiskan sepanjang tempoh dia hidup di kota Mekah. Namun untuk dapat bersama dengan Nabi, harta itu tidaklah bernilai apa-apa di sisinya. Dan setiap kali dia penat dalam berjalan, ialah seorang-seorang ni kalau berjalan memang letih. Kalau pergi rombongan ramai-ramai tu tak apa habis. Ni seorang-seorang bawa motor pergi Kuala Lumpur seorang-seorang, akan berhenti banyak kali. Setiap kali dia penat, dia teringat kepada Nabi SAW, dia jadi kuat balik. Dia terus pergi. Penat pula, dia teringat dekat Nabi SAW, datang semangat pula. Dan dia teruskan perjalanannya sehinggalah sampai ke Quba. Nabi SAW apabila berhijrah, Nabi singgah dulu di Quba beberapa hari. Disebutkan 12 hari, ada yang kata 8 hari. Ala kulli hal, Nabi duduk di Quba dulu sehingga Nabi bina masjid di Quba. Sampai saja beliau ke Quba, Nabi SAW melihatnya sedang datang menghampiri Nabi SAW. Nabi sangat gembira dan mengucapkan kepadanya marhaban. Lalu Nabi berkata, Rabihal bai'u Aba Yahya. Rabihal bai'. Nabi ulang 3 kali. Untungnya perniagaanmu wahai Aba Yahya. Yakni Suhaib, untungnya perniagaanmu kerana kamu telah menjual segala duniamu untuk mendapatkan akhiratmu. Suhaib menjadi sangat gembira. Tapi dia terkejut. Katanya, wahai Rasulullah, wallahi ma sabaqani ilaika ahadun. Wahai Rasulullah, tak ada siapa pun yang mendahului aku untuk sampai kepada kamu dan ceritakan kisah aku. Tidaklah yang memberitahumu tentangku kecuali Jibril. Benarlah, Allah Subhanahu wa taala telah menerima pengorbanan dari segi harta yang dilakukan oleh Sayyiduna Suhaib Ar-Rumi. Besar, banyak hartanya, dihimpun begitu lama.
Namun kerana Allah, kerana Rasulullah, kerana agama Islam, beliau tinggalkan seluruh hartanya yang banyak demi untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah membenarkan perbuatannya dengan menurunkan wahyu dari langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, wallahu raufum bil ibad." Dan ada di kalangan manusia ini orang-orang yang membeli orang-orang yang menjual diri mereka semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dia jual diri dia, makna apa? Dia bagi harta dia ke orang untuk dia dimerdekakan, yakni dapat bersama dengan Allah dan Rasulnya. Allah sangat berlemah lembut terhadap hamba-hambanya. Masya Allah. Bayangkan, tuan-tuan numpan dirahmati Allah, Allah turunkan Al-Quran menceritakan tentang pengorbanan besar yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi ini radhiyallahu anhu. Fatuba li Suhaib bin Sinan Ar-Rumi wa husnu ma'ab. Alangkah beruntungnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dan alangkah baiknya tempat kembalinya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, perjalanan hidupnya yang panjang dan pelbagai cabaran yang dihadapinya, itulah yang sering kita lihat tekad daripada para sahabat untuk mencari kebenaran. Kebenaran ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah tak pernah tersalah alamatnya. Namun kadang-kadang orang yang sampai kepadanya kebenaran itu tidak bersungguh-sungguh untuk menggunakan alamat itu dengan betul. Kita hari ini dihidangkan dengan pelbagai masalah. Di antaranya isu yang sedang hangat berkenaan dengan kes rogol. Bagaimana pihak lelaki menyalahkan wanita, wanita menyalahkan lelaki. Namun akhirnya masing-masing tidak menyedari bahawa punca berlakunya perkara zalim yang menindas ini adalah kerana tidak kembali kepada Allah, tidak melaksanakan hukum Allah, tidak menjalankan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita nak pertahankan jika hidup terlalu bebas, berpakaian tanpa mengikut kriteria yang dikehendaki oleh Allah, pergaulan lelaki dan perempuan tanpa segan silu, tanpa ada batasan, maka akhirnya jangan menyalahkan sesiapa kecuali diri masing-masing kerana tidak mahu berada di bawah hukum Allah Subhanahu wa taala. Semua tahu ia satu jenayah yang cukup dahsyat, tetapi kenapa pihak pemerintah dan juga masyarakat secara umumnya tidak mahu kembali melaksanakan hukum yang boleh menghalang orang-orang yang melakukan jenayah ini sehinggalah mereka berhenti daripada melakukan perbuatan terkutuk mereka. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tidaklah kebaikan itu hanya disasarkan kepada orang-orang tertentu. Tidak, Allah bagi kepada semua, tetapi bukan semua yang mahu menerimanya. Sebahagian bila menerima kebaikan, mereka terus mencari kebaikan sehingga mereka berjaya menikmati kebaikan tersebut. Sebahagian yang lain melihat kebaikan itu adalah kepayahan, kebaikan itu adalah kesengsaraan, menyekat kebebasan hidup mereka. Akhirnya mereka adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak berjaya untuk sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Tuan dan puan dirahmati Allah, insya-Allah kita selepas ni akan bersama dengan seorang yang cukup hebat. Masya-Allah, daripada seorang yang sangat kaya, penjual wangian, menjadi orang yang sangat kita kata abid, sangat suka menyembah Allah, sangat suka beribadah, belajar daripada Nabi sehingga dijual segala dunianya mata-mata untuk berdampingan dengan Nabi. Beliau adalah Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.